Warahmatullahi wabarakatuh. Una, Yana dengan Safa. Safa ni rasa di Mezek ada Masaliatul Safa. Teacher tak perasan? Ada ke? Ada teacher. Okey. Ni pelajar baru ke apa Lama. Yelah teacher tak ajar, jarang dengar nama. It's okay, tak apa. So welcome. Untuk yang sebelum ni hari Isnin, teacher ada buat recording. Bukan, teacher ada buat kelas. Sebab bila tanya budak 5AV, diorang kata nak juga kelas kan. Waktu tu on the spot buat dengan, jadi link tu sempat bagi dekat 5AV, dekat Una pun sempat tapi seminit sebelum start sebab decide tu pun dah last minute. So ada ni sikit lah. Kelang kabut sikit. Dan teacher terrecord pun dah bincang soalan kedua baru teringat record. So teacher kena record balik. Nanti teacher record semula, teacher bagi yang untuk 2 soalan waktu perjumpaan ke-9 kita. Alhamdulillah sekarang kita dah sampai ke perjumpaan kali ke-10. So hari ni kita akan bincang nombor 12. Okay, so jangan risaulah kalau kita tengok ni dah 10 perjumpaan baru nombor yang ke-12. Awak kena tahu dalam bab chemical formula and equation ni, bab formula dan persamaan kimia, kita banyak calculation. Ada pengiraan, ada melibatkan rumus, nak cari satu jawapan banyak-banyak step. Nak cari jawapan banyak-banyak step. So lepas tu dia ambil masa yang lama. InsyaAllah untuk soalan bab-bab seterusnya, bab periodic table ke, jadual berkala ke, mungkin dalam 30 minit kita boleh settle dalam 4, 5, 6 soalan. Okay. So kita tengok untuk soalan nombor 12. Straight away kita tengok. Diagram for shows a cooking gas cylinder. So dia beritahu dalam ni ada gas butane. So bila gas butane ada 1 mol. So kita take note bila butane A ni maksud dia alkane ataupun alkana. And but ni maksud dia 4 karbon. Ingat, met, prop, but, pen, hex, hep, ocnan, dec. So but ni 4 karbon. So kita kena tahu alkane ataupun alkana, dia punya general formula dia adalah CnH2n tambah 2. Kejap ya, Sarah jangan jerit-jerit. CnH2n tambah 2. So N ni bersamaan dengan 4. So kat sini mana? Bersamaan dengan 4. So bila 4 maksud dia masukkan N tu jadi 4. So bila kita dah masukkan N tu bersamaan dengan 4, so kita dapatlah chemical formula atau formula kimia untuk butane atau butana. So masukkan C4, H2 darab 4 tambah 2. So kita dapat formula kimia untuk butana atau butane adalah C4H10. Kenapa kita perlukan formula kimia ni? Sebab kalau kita tengok dekat soalan ni kan, dia beritahu how many hydrogen atoms are there in the cylinder. Berapa bilangan atom hidrogen? So kita nak tahu bilangan atom hidrogen ni daripada formula kimia ni lah. So kita tahu. We know that in one molecule, dalam satu molekul C4H10, there is 10 hydrogen atoms. Ni je sebenarnya yang kita nak. Okay, next step. So number of mole. Sekarang dia nak, bila dia nak number of hydrogen atoms, ni maksudnya dia nak number of particles ataupun bilangan zarah. So maksudnya ni dia nak bilangan zarah. Rumus untuk kita cari bilangan zarah adalah bersamaan dengan bilangan mol ataupun number of mole times Avogadro constant, nombor Avogadro, iaitu ni 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, sekarang ini yang kita nak cari. Kita nak cari bilangan zarah. So kita nak cari number of hydrogen atoms.
So kita tahu nak cari number of particles, number of mole times Avogadro constant. The number of mole is given already. Nampak dia dah bagi, iaitu bersamaan dengan satu mole. So kita tahu number of mole times darab Avogadro constant. So bila kita darab bila kita darabkan number of mole kita bersamaan dengan satu. Tapi sekarang kita tahu dalam satu molekul SIM4H10 ada 10 biji hydrogen atom. So sebab tu nak cari bilangan hydrogen atoms kita kena darab dengan 10. Baru darab dengan Avogadro constant 6.02 times 10 to the power of 23. Teacher ulang balik kenapa kena darab 10. Kenapa kena darab 10 ni? Sebab kalau kita nak cari number of molecule, kita nak cari number of molecule SIM4H10, kita terus direct je buat 1 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Tapi soalan nak number of hydrogen atoms, bilangan hydrogen atom. So that's why kita kena tambahkan dengan darab 10. Okay, sebab dalam satu molekul SIM4H10 ada 10 hydrogen atoms. So kita tengok jawapan dia adalah bersamaan dengan, tengok jawapan dia apa? Apa jawapan dia? Okay girls, apa jawapan dia? D. So, jawapan dia adalah D. Okay, jawapan dia D. Okay, good. So seterusnya kita tengok nombor 13. The following equation represents the reaction between zinc and hydrochloric acid. So Zn plus 2HCl produce ZnCl2 plus H2. So dia beritahu what is the volume of hydrogen gas. So volume is our question. Isi padu hydrogen gas adalah soalan kita. When 6.5 gram zinc, apabila 6.5 gram zinc, apabila mass kita ni, ni 6.5 betul kan? Kat buku awak 6.5 kan? Sebab teacher scan tak jelas. 65 ke 6.5? 6.5 gram. Okay, good. So 6.5 gram. So this 6.5 gram is our info, and kita punya info dan kita punya soalan, kita punya question adalah volume. So tulis kat sini, zinc 6.5 gram. This is our info and our question is here. What is the volume? So bila macam ini, kita buat macam mana? Kita convertkan kita punya info ni kepada mole. So berapa number of mole our info, kita punya bilangan mole berapa? Sebabkan kita ada GSAM, so nak cari mole bersamaan dengan GSAM bahagi dengan GSAM molar. Ataupun mass over molar mass. 6.5 bahagi 65. So what is the answer? What is the number of mole for zinc? 0.1. 0.1 mole. So here kita akan ambil ni je, kita akan kaitkan kita punya info dengan kita punya question saja. So kita keluarkan, kita buat 1 mole of our info is 1 mole zinc produce 1 mole H2. So kita dah calculate number of mole of zinc used is 0.1 mole zinc. So what is the number of mole for hydrogen used? Use pula produce. Berapa number of mole kalau 0.1 mole zinc use? So berapa bilangan mole untuk hydrogen gas yang terhasil? 0.1. Andai 0.1 mole. Tapi kena take note, is it the question ask you the number of mole? Dia tanya number of mole ke? Dia tanya isi padu. So kita kena convertkan ini kepada isi padu. So kita tahu number of mole kalau melibatkan isi padu bersamaan dengan volume over molar volume ataupun isi padu bahagi dengan isi padu molar.
So bila kita nak cari isi padu saja bersamaan dengan, bila nak cari volume sama dengan number of mole, bilangan mole, darab dengan molar volume. Okay, so isi padu bersamaan dengan isi padu darab, isi padu pula. Apa ni? Bilangan mol darab dengan isi padu molar. So isi padu bersamaan dengan bilangan mol darab isi padu molar. So dapat berapa jawapan awak? Bilangan mol kita tadi berapa? 0.1. Kita punya isi padu molar diberikan berapa? 22.4 cm. Good. So bersamaan dengan berapa? Kat sinilah jawapan dia. 2.24. Samaan dengan 2.24 dm padu. So jawapan dia apa ni? A, B, C, D? C. Very good. So the answer is C. Okay, so boleh tak ke nak salin ke? Dah siap salin belum? Dah. Okay, siapa yang belum cakap je. Ataupun nanti teacher bagi. Ataupun siapa yang nak lah. Siapa yang nak inform kat teacher, nanti saya bagi conteng ni. Okay, last kali nombor 14. So sekarang ni dia kata dalam mentol ni ada gas Y. Nampak ni? Dia beritahu 48 dm kuasa 3, dm padu. So dm padu ni unit untuk apa? Untuk bilangan zarah ke, number of particles ke, is it unit for mass, is it unit untuk volume? dm padu ni unit untuk apa? Gas. Gas iaitu volume ataupun isi padu. So bila kita punya information 48 dm cube ni, dm cube ni adalah untuk volume atau isi padu. Maksud dia bila kita nak cari bilangan mol atau number of mol, kita kena pakai rumus untuk volume. Rumus yang ada isi padu. Sebab nak cari bilangan mol kan ada empat formula. Pertama sekali mass over molar mass. Gisim bagi gisim molar. Yang kedua untuk cari bilangan mol bersamaan dengan bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Number of particles bagi Avogadro constant. Yang ketiga isi padu bahagi isi padu molar. Volume bahagi dengan molar volume. Dan yang terakhir nak cari bilangan mol, MV bahagi 1000. Kepekatan darab isi padu bahagi 1000. So bila kita nak cari bilangan mol ni, kita kena tengok maklumat tu kena keluarkan. Apa dia? Sebab dalam ni dia tak beritahu pun ini ni apa. Dia cuma cakap 48 dm cube. So maklumat yang kita ada yang diberi dalam bentuk apa? Adakah dalam bentuk kepekatan dan isi padu? Adakah dalam bentuk jisim? Adakah dalam bentuk bilangan zarah? Ataupun adakah dalam bentuk isi padu? So itu sangat penting untuk awak identify unit, awak tahu unit. Kalau contoh dia beritahu 48G. Kalau 48G maksud kita punya maklumat tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Gram. Berat. Dalam gram maksudnya dalam bentuk apa? Isi padu ke? Berat. Jisim ke? Jisim bukan berat. Jisim. So kena pakai rumus jisim bahagi dengan jisim molar. Jelas ke tak jelas? Jelas. So sekarang ni kita nak cari number of mole dia bersamaan dengan volume over molar volume. Okay. So tapi kita tengok soalan dulu. Sambung tadi tak habis tengok soalan. Okay. What is the number of atoms? Dia tanya number of atoms for gas Y. Nyatakan berapakah bilangan atom bagi gas Y. Untuk cari bilangan atom bagi gas Y, kita nak cari. Sekarang kita nak cari bilangan atom. Number of atom gas Y. Untuk cari number of atom bersamaan dengan number of mole darabkan dengan Avogadro constant. Okay, sebab apa? Sebab nak cari number of mole sama dengan number of atoms bahagi Avogadro constant. So bila kita nak cari ni kita bawa dia ke atas jadi dah darab.
Sekarang ni Avogadro constant dah ada, Na dah ada. Number of mole yang kita tak ada lagi, bilangan mole yang kita tak ada. Tapi kita boleh cari daripada rumus yang kita dah buat tadi. So sama dengan volume kita adalah bersamaan dengan dia bagi 48 dm padu. Bahagi dengan molar volume diberi berapa? 24. Andai 24 dm padu. So cancel. So dapat ni mol negatif 1 kan. Sebab tu nanti at the end awak akan dapat berapa bilangan mol dia? 2 mol. Mol ni kan negatif 1. So buat yang atas dia jadi mol saja. So 2 mol. So nak cari number of atom gas Y bersamaan dengan number of mol ni tadi ada 2 darabkan dengan Na. Na kita adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. So jawapan dia adalah D. okey. Tu je. Hari ni teacher plan sampai nombor 14 je. Cumanya apa yang teacher nak ulang balik rumus untuk number of mole. Formula to find untuk mencari number of mole. Sebagai revision sikit je. Okay, so ada 4. Pertama, mass over molar mass. 2, volume over molar volume. Sekejap lagi teacher tulis untuk bahasa Melayu Okay, yang ketiga, number of particles over Na. Dan yang keempat adalah MV bahagi 1000. Okey, kalau dalam bahasa Melayu, pertama jisim bahagi jisim molar. Yang kedua, isi padu bahagi isi padu molar. Yang ketiga, bilangan zarah bahagi dengan Avogadro, pemalah Avogadro. Yang keempat, MV bahagi 1000. MV ni adalah untuk kepekatan, V ni adalah untuk isi padu. Okey, so sebenarnya secara tak langsung teacher nak beritahu mass ni soalan dia biasa yang sesuai bila keadaan bahan kita dalam keadaan pepejal. Baru ada mass kan, sometimes cecair. Tapi jarang-jarang dalam keadaan gas. Sebab gas macam mana nak ukur dia punya mass? Betul tak? So gas ni biasanya maklumat kalau cerita bahan tu dalam keadaan gas, maklumat dia dalam bentuk volume. Biasa volume ni sesuai untuk bahan yang keadaan dia gas. Okay. Yang isi padu bahagi isi padu molar ni adalah untuk gas. Apa-apa gas. Okay. So number of particles ni bilangan zarah ni, ini adalah sama ada AIM, atom atau ion atau molekul. Itulah kita kata sebagai AIM. Dia boleh tanya number of atom, dia boleh tanya number of molecule, dia boleh tanya number of ion. Tu maksud dia kena pakai rumus. Aduh, kita ada student kecil kat sini. Dia duduk sibuk kat bawah, duduk mencari-cari apa buku teacher ada. Okay, so dia kalau dia tanya bilangan atom, bilangan ion, bilangan molekul, itu sama rumus dia pakai yang ketiga. Okey, untuk hari ni, itu saja untuk hari ni. Untuk yang nombor sebelum ni, 10 dengan 11, insyaAllah teacher on the way untuk rakam. Nanti teacher publishkan dia punya link dia. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Kejap teacher. Aduh. Dia geram tengok teacher pakai headphone ni. Jap, teacher nak kena screenshot ni untuk laporan. Kejap.